Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada korang yang baru saja terjumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini ataupun projek kali ini, kita akan membincangkan mengenai sebuah kapcai, iaitu Suzuki Raider. Guys, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk video kita untuk kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, itu klik tombol subscribe dan klik button like. Ok guys, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai Suzuki Raider. Suzuki Raider merupakan manufakturer kedua Suzuki selepas Suzuki Belang daripada kategori kapcai. Jadi di video kali ini saya akan menerangkan serba sedikit kelebihan dan kelemahan yang ada pada Suzuki Raider ini. Sebelum itu, kita kenal serba sedikit mengenai sejarah Suzuki Raider ini. Ia diperkenalkan pada Mac 2022 sebagai pengganti kepada Suzuki Belang yang diperkenalkan pada tahun 2004 dahulu. Untuk Suzuki Belang ini, ia tidak mendapat sambutan sangat, mungkin disebabkan ekonomi pada masa itu ataupun bentuk fizikalnya yang kurang baik. Ada juga yang mengatakan teknologi yang ada pada Suzuki Belang pada masa itu cukup canggih, sehingga kan setengah bengkel saja yang mampu menyelenggaranya. Guys, balik cerita kita kepada Suzuki Raider ini. Untuk harga permulaan bagi Suzuki Raider ini adalah RM8,173 Malaysia. Itu tidak bermaksud insurans, road tax dan sebagainya. Raider dikenali sebagai Satria di negara jiran iaitu Indonesia. Suzuki Raider dengan nama penuhnya F150Fi. Okey guys, berat untuk Suzuki Raider ini hanyalah 109 kg, yang mana lebih berat 1 kg berbanding Suzuki Belang terdahulu. Untuk Suzuki Belang terdahulu 108 kg. Ok guys, kalau nak dikira dengan beratnya 109 kg dan enjinnya 150cc, cukup laju bagi kategori kapcai. Ok guys, mengikut sejarah Suzuki di Malaysia ini, sebenarnya pengedar Suzuki telah pun bertukar tangan, iaitu 2 tahun yang lalu. Kali ini pengedar baru telah membawa masuk produk ini dan dijangka akan menaikkan nama Suzuki di Malaysia. Ok guys, itu adalah sedikit fakta mengenai Suzuki Raider. Jadi untuk Suzuki Raider ini, ia dikuasai oleh satu silinder menggunakan radiator Dodge 4 injap dengan kapasiti liter dari kilang 147.3cc. Horsepower 18.2 HP pada 10,000 rpm, 13.8 Nm torque pada 8,300 rpm. Ianya dibantu oleh sistem elektronik fuel injection. Ok guys, jadi kali ini kita masuk bab perbandingan mengenai Suzuki Raider ini, iaitu yang mana kelebihan ataupun keburukan mengenai Suzuki Raider ini. Apa yang saya boleh rumuskan dekat sini hanyalah 4 berbalas 4 mengenai keburukan dan kebaikan mengenai Suzuki Raider ini. Sebagai perbandingan dengan kapcai yang lain yang setanding dengannya, kita bandingkan dengan Honda RSX, yang mana Honda RSX bermula dengan harga RM8,688 Malaysia, horsepower 15.8 horsepower dan 13.6 Nm torque. Kala Yamaha Y15ZR dengan harga RM8,168 Malaysia, kuasa 15.4 horsepower dan 13.8 Nm torque. Ok, dekat sini kita boleh nampak sedikit perbandingan yang mana harga mengenai Yamaha dan Honda. Jadi harga untuk kedua-dua model motor ini lebih tinggi sedikit berbanding Suzuki Raider. Powernya lebih rendah sedikit berbanding Suzuki Raider. Ok, kedua mengenai kebaikan yang ada pada Suzuki Raider ini adalah pada infotainment meter yang ada pada Suzuki Raider ini, ia menggunakan shift light. Sebenarnya shift light ini sebenarnya tak ada fungsi pun, hanyalah untuk tengok bacaan RPM pada torque yang tertinggi. Adalah teknologi yang canggih yang ada pada Suzuki Raider ini.
Jadi yang ketiga ni mengenai Suzuki Raider ataupun kebaikan yang ada pada Suzuki Raider ini, iaitu mengenai kelajuan. Suzuki Raider ini tidak menggunakan cut off pada ECU-nya. Guys, jika korang perasan mengenai Suzuki Raider ini, korang boleh rem Suzuki Raider ini sampai RPM 13. Okay guys, dan yang terakhir daripada saya, itu keempat mengenai kebaikan yang ada pada Suzuki Raider ini adalah mengenai sistem brake. Guys, apa yang saya tahu mengenai Suzuki Raider ini ialah brake pada bahagian hadapan Suzuki Raider ini, ia menggunakan brake yang lebih besar sedikit berbanding kapcai-kapcai yang lain. Untuk diameter brake nya saya tak pasti. Jika korang tahu diameter brake nya, korang boleh tinggalkan di ruang komen di bawah. Dengan rumusan yang saya buat dengan kelajuan Suzuki Raider yang sebegini dan sistem brake nya yang sebegini, cukup sempurna untuk memberhentikan kapcai ini. Jika korang perasa tidak ada mana-mana lagi kapcai yang menggunakan disc brake ataupun piring brake yang sebesar ini, melainkan yang sudah dimodifikasi. Manakala untuk keburukan mengenai Suzuki Raider ini adalah, pertama, memang ramai yang cakap motor ini sama dengan Suzuki Belang yang terdahulu. Ini memang tidak boleh dinafikan lagi, yang mana desain motor ini 20 tahun yang lalu ke belakang. Kedua, untuk keburukan Suzuki Raider ini adalah untuk orang yang tinggi sehingga 180 BMI memang sesuai untuk sebuah motor kapcai yang sebegini. Guys, jika kita lihat fizikal motor ini, ia adalah seolah-olah seekor belalang. Zaman 80-an dulu, ia boleh dibandingkan dengan Honda Hurricane. Ketiga daripada saya, ini adalah kajian ataupun rumusan yang saya buat daripada pengguna-pengguna rider yang telah memakai Suzuki Raider ini. Mereka mengatakan bahawa handle yang ada pada Suzuki Raider ini cukup pendek. Saya tak tahu berapa diameter untuk handle Suzuki Raider ini. Dengan apa yang mereka cakap, handle-nya tidak sesuai dengan perjalanan yang jauh. Manakala keempat mengenai Suzuki Raider ini adalah bakul. Jadi jika kita perasan, untuk bentuk Suzuki Raider ini tidak sesuai diletakkan bakul di atasnya. Mana-mana korang yang ingin membeli Suzuki Raider ini ataupun motor pertama korang, saya cadangkan tidak perlu, sebab susah untuk bawa barang dengan kapcai yang sebegini. Okay guys, berikut adalah 4 rumusan kelebihan dan kebaikan yang ada pada Suzuki Raider ini. So, saya harap video ini dapat memberi kita semua knowledge sedikit sebanyak mengenai Suzuki Raider ini. Jika anda dapat knowledge sedikit sebanyak daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, itu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.